اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد. Okay. Bencana terjadi menyebabkan 3 punca. Ya. Boleh salin tak? Bencana terjadi disebabkan oleh 3 punca. Ingat, dalam Al-Quran, sesuatu yang berlaku ada sebab. Dia panggil cause and effect. Cause and effect. Bencana ada 3 punca besar. Dia bencana 1, 2, 3. Punca besar 3. Jadi apa juga bencana yang berlaku pada dunia hari ini bukan kezaliman Allah, tapi adalah disebabkan oleh punca tertentu. Yang pertama sekali, akibat daripada manusia, akibat daripada kecuaian kita. Dia kata manusia menyahat. Manusia, ya, akibat dari perbuatan manusia. Itu nombor 1 punca bencana. Bila akibat dari manusia, cuba tuan buka surah 23 ayat 71. Apa dia bunyi tu ayat tu? Ya? Yes. Ayat dia berbunyi walau. 452. Page 5 itu ayat 71. Ya. Jadi kita nak tengok di sini perubahan i'rab. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai apa untuk menunjukkan bahawa sebenarnya reason punca bumi ini bencana. Okay. Ayat itu berbunyi, tuan-tuan, walawi taba'a ahwa'hum. Ya, betul. Walawi taba'al haq ahwa'hum. Kan ini i'rab ya. Kita nak tengok baris ni. Okey. Walawi taba'a ahwa'hum la fasada lati as-samawati wal ard. Tu. Betul eh? Ini ayat dia. Ini ayat salah satu punca kenapa bencana. Ini punca pertama. Okey, punca pertama. Jadi notion dia adalah bencana. Ini ayat punca bencana. Dalam Quran ada 3 punca bencana yang besar. Yang pertama, punca dia disebabkan oleh manusia. Ayatnya surah 23 ayat 21. Dan ada lagi satu ayat 30, surah 30 ayat 41. Tuan-tuan salin ayat saja. Cuma hari ini saya nak memperkenalkan tuan-tuan kepada teori notion dan function, ya, dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan tengok, untuk melihat notion, function, kita lihat isim. Cuba cari mana isim. Al-Haq. Isim apa dia? Dia punya function dia apa? Marfu' ke tidak? Marfu' tak? Marfu'. Kita terjemah dulu. Kalau nak diikutkan yang benar-benar, kalau nak ikutkan kebenaran, hawa nafsu manusia. Kalau nak ikutkan manusia ni punya hawa nafsu, la fasadati samawati, aku akan hancur lebur langit dan bumi. Mana jahatnya manusia ni. Kalau nak ikutkan manusia ni, mana di sini kita melihat bahawa punca kerosakan alam ini, yang pertama sekali punca dari kejahatan manusia. Itu punca pertama, manusia jahat. Tabiat. Ya, pertama. Ahwa'hum tu
hawa nafsu. Hawa nafsu. Al-haq itu kau nak ikut sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya kau nak ikutlah nombor satu ni. Manusia itu jahat. Aku lepas ada tina saya bumi ni akan rosak dan hancur. Okey, al-ard tu bagi depan. Okey. As-samawat ini sebenarnya pada depan juga tuan. Ini pada depan juga, tapi pada depan dengan tanda kasrah sebab dia jamak muannas salim. Sebab dia jamak muannas salim. Kena buka buku dalam tadi dalam tanda apa nama Q. Dia mesti tengok jamak muannas salim dia marfu dengan apa? Kan marfu. Ini sama kan? Ni dia masuk ni masuk ni kasar kan jamak muannas salim masuk ni kasar. Tuan tengok kit 5A juga kit 5A kena buka juga nampak tak? Okey. Ni dia balik juga di sini. Kalau tukang panggil yang guna buku ni memang orang dia faham function tu ayat ini isim ni baru depan sebab dia mubtada. Masuk. Dia masuk dia kan baris. Tapi itu marfu'. Ini marfu' dia kan. Ini marfu' dia kan. Mana yang masuk marfu' dia masuk. Silap. Ini marfu'. Ini marfu'. Lafaz tadi as-samawati wal ardi ini marfu'. Cuba tengok dia jadi apa ni as-samawat? Ya, jadi apa? Marfu' nak bagi depan. Dia silap tu. Ya. Lafaz tadi as-samawat tu bukan ti. Saya tak pun tak ada orang betul. Okey tuan-tuan. Lafaz ada di samawat tu. Sebab jamak salim dia sama juga di marfu' dengan dhamma. Tengok yang tafsir marfu' dengan dhamma tak? Tapi masuk dengan kita. Ya. Nampak tak? Ustaz, jadi jamak tu nak ni? Muannas salim. Muannas salim. Muannas salim. As-samawat tu. As-samawat tu bila ada alif tu jamak dia muannas. Okey. Dengan dhamma kan? Ini dhamma. Okey tengok sini. Tuan-tuan ada yang tak faham lagi. Tengok isim berbaris depan. Ada berapa sebab tadi? Ada berapa sebab? 8. 1 mubtada, 2 khabar, 3 isim kana, 4 khabar inna, 5 fa'il. Okey, yang ke-6 naib fa'il. Yang ke-7 tabi'. Yang ke-8 asli. Okey, tuan-tuan, ini jadi apa? Dalam Quran cuba tengok Quran dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi apa? Tengok, di bawah samawat ada fa'il. Kalau di fa'il bagi depan kan? Bagi depan, betul tak? Dia bagi depan tak? Dia bagi depan. Bila dia bagi depan, jadi kenapa dia bagi depan? Apa sebab dia bagi depan? Sebab dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim bila dia duduk tempat fa'il, dia mesti balik depan. Ini semua gelar-gelaran untuk fa'il. Boleh tak? Tak faham sangat ni? Boleh? Nampak termenung je? Lihat sebenarnya. Ada 5 dimensi tu kan? Sebab tu nak faham saya tak boleh. Ada 5 perkara yang tak faham. Yang pertama kali kalau nak faham dia kena function. Yang kedua function. Yang ketiga dia punya tanda. Okey, tanda. Yang keempat kedudukan. Yang kelima baru nak tengok ayat ni. Okey. Tuan-tuan nampak? Lihat dia. Kita tak mendengarkan ayat ni kan? Ayat tak lagi. Tengok ayat dulu. Sebab kita nak belajar ayat Arab ni. Jadi saya katakan tadi kita tengok isim.
Isim baris depan. Jadi position dia baris depan. Kenapa dia baris depan? Sebab dia jadi fa'il. Betul? Tengok fa'il. Fa'il tu B berapa? Bis. Fa'il. Ni fa'il ni B berapa? 6 ke 5? 5. Naik fa'il 6. Ya. Jadi bila kita jumpa isim baris depan, jangan lupa complicated kita tak. Tapi lama-lama tidak. Mula-mula je. Bila kita jumpa isim, tengok tu. Sekarang ni kita tahu ini isim, ini ayat ni notion dia adalah punca bencana. Punca bencana. Punca bencana iaitu dari manusia. Ayatnya begini. Maksudnya Tuhan kata kalau nak ikutkan yang betul manusia ni punya keadaan, hawa nafsu manusia, nescaya bumi ni hancur. Bumi ni rosak binasa. Itu maksud dia. Di sini menunjukkan bahawasanya manusia juga punca kepada alam itu binasa. Ya? Ya? Ya, kita faham sikit-sikit. Ya, asalkan faham makna dia sebenarnya, punca dia. Ya. Lafaz sadati samawati, lafaz sadati samawatu wal ardu. Kenapa as-samawati jadi fa'il? Yang rosak tu apa dia? Yang rosaknya langit. Jadi langit yang merosak. Siapa yang merosakkan dia? Bukan, Allah. Allah. Ada tak Allah di sini? Allah tu lah pakai. Tak ada Allah sini. Tak ada Allah. Tak ada Allah sini. Dalam ayat ini yang berada depan ni kita kata fa'il. Tengok dalam tu ada dia fa'il. Betul fa'il? Betul? Fa'il tu kita kata yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang kelima nak kenalkan fa'il. Tengok. Lepas fa'il ni ada isim baris atas tak? Dia mesti ada isim baris atas. Kalau isim baris atas, dia nama maf'ul. Faham tak nama maf'ul? Maf'ul bih. Maf'ul bih tu kita kata dulu B 11. Tengok B 11. Betul B 11. Yang hijau. Sebab apa dia pergi hijau? Sebab dia isim baris atas. Okey, boleh? Sebab apa dia pergi hijau? Sebab dia isim baris atas tu dia jadi mangsa. Dia jadi maf'ul bih. Dia pada maf'ul bih? Saya bagi tempoh 2 bulan saja untuk tuan-tuan mahir mengenali i'rab ni, maf'ul bih. Okey tuan-tuan. Tengok sini. Bila fa'il, okey ni. Bila fa'il duduk depan, maka ini ayat fa'il. Betul tak? Setuju ni? Cek, boleh cek? Ayat fa'il. Sebab fa'il dulu. Bila lepas fa'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Cuba buka struktur ayat B berapa? Struktur ayat. Struktur ayat. Siapa cepat dapat? Struktur ayat. Ya? 3B. 3B, 3A itu permulaan 3B. Bukan 3B. 3B. Bukan 3B. Nampak tak 3B? Nampak ada 3B? Okey, nampak ada D? Nampak tak nombor 3? Ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Jadi ayat ini D3. Ayat ini D3. Sebab ayat fa'il ada D1, ada D2, D3, D4, D5. Sampai D5 saja, 6 tak? Okey. Jadi bila kita tengok, ingat ayat ini notionnya adalah kemusnahan alam. Kemusnahan alam tu puncanya dari manusia. Dalam Quran Tuhan kata alam musnah kerana 3 sebab. Satu, punca manusia, tangan manusia yang melakukan. Ayatnya ada 2 dia saya bagi. Okey? Jadi sekarang ni kita nak tengok ayat ni. Ayat ni bunyi begini. Tuhan kata kalau diikut kebenaran hawa nafsu manusia, kalau diikutkan kejahatan manusia ni, bumi ni dalam hancur. Bumi ni dalam hancur dan musnah. Tapi kenapa manusia masih tak hancur lagi?
Maknanya Tuhan tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hancur ni sikit-sikit je. Tapi kalau nak ikutkan lihat manusia ni hancurlah mudah. Ini menunjukkan bahawa kejahatan manusia ada kaitan dengan kemusnahan alam. Okey, boleh? Jadi ayat ini kita kata D3. Sebab ada fa'il, dan ada maf'ul bih. Dan kita boleh kata bila menceritakan tentang musibah alam ini, Allah Taala banyak gunakan ayat fa'il. Boleh tak? Bila musibah ni banyak ayat fa'il dia pakai. Tengok. Dia pakai nescaya rosaklah langit dan bumi. Hancur langit dan bumi. Ini ayat fa'il juga. Tuan faham? Jadi ada 5 dimensi tu yang kita nak faham dalam ayat sebagai ahli tafsir. Jadi itu yang saya kata ahli tafsir mesti faham semua ni. Mesti faham nahu dan sorab. Nahunya al-haqqu. Ahwa-ahum isi berifat pada tasarrufnya, dia susunkan waw dulu, lau pula kemudian itaba'ah pula, al-haqqu pula, ahwa-ahum pula. Ini susunan ini begini sorab. Okay? Kemudian bagaimana perkataan ini dieja sorab juga. Macam itaba'ah, asal dia alif tataba'in, betul tak? Dia tak kata tabi'ah ni ikut. Kalau itaba'ah ni makna dia lain sikit. Kalau nak ikut lah punya manusia ni punya hal, bumi ni dalam hancur lah. Jadi ini baru satu punca. Okay? Punca kedua, Tuhan kata punca kedua betul-betul ujian Allah. Allah uji kerana memberi peringatan dan azab kepada manusia. Ya, nombor satu. Nombor dua, ujian untuk azab manusia. Sama ada manusia kembali atau tidak. Ujian yang kedua. Sama ada manusia kembali atau tidak. Ini yang kedua. So kita cari apa dia ayat yang kedua. Apa dia ayat ke? Yang kedua. Sama ada apa ayat yang ke? Yang kedua. Ujian memberi ujian kepada manusia yang berdosa, sama ada manusia kembali atau tidak dalam ujian itu. Yang macam orang ada kematian keluarga, seluruh keluarga, dia seorang tak mati, itu ujian. Jadi ujian itu sama ada dia sedar atau tidak, misalkan kesilapan dia itu menyebabkan seluruh keluarga meninggal hancur itu. Itu salah satu contoh. Kita tengok apa ayat dia. Ayat dia surah Al-Baqarah ayat 155. Apa punya ayat dia? Dia nak bisa ayat dia. Ya, jumpa dah. Kalau nanti pada buat tanda. Gimana tu pun. Nanti saya balik, nanti siapa yang perlu tanda Quran, saya akan buat di sini. Perlu di. Ya betul? Ayat 155. Surat 30. Bunyi dia. Ya. Walana bulwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dia dah ni kan ayat? Ni. Walana bulwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfusi wal thamarat, ya, wa basyiri sabirin. Ayat ini saya tak dapat nak bariskan. Ayat ini maksud dia dan akan kami ujikan. Lam tu lam menjawabkan akan. Kami ujikan kamu dengan sedikit ketakutan. Banjir takut tak? Kelaparan. Banjir lapar tak? Hari ni orang banjir lapar tak? Wa nafsin minal amwal. Rumah hancur pun.
kurang harta benda. Ada tak harta kurang? Betul. Lepas tu wal ambusi, ada mati tak? Mati ada tak? Berapa orang mati? Ramai. Kita dengar mati 30 orang je. Tapi tuan-tuan percaya tak dengan rupa bentuk tanah bumi macam tu mati 30 orang? Hilang berapa ramai? 1000 agaknya. Tapi tak salah, betul ke tidak? Wassalamualaikum. Buah-buah habis tak? Habis buah apa? Wabashiris sabirin. Maknanya orang-orang sabar tu akan dapat menjaga dia. Jadi orang-orang yang tipe malapetaka ni dia kena sabar. Tujuannya adalah golongan-golongan yang buat jahat. Bila Tuhan tipe malapetaka, sebenarnya untuk nak suruh mereka kembali balik kepada Allah. Itu punca yang punca nak uji. Tuhan uji dengan segala ketakutan ni. Wih, kalau kita duduk boleh takut. Jadi tuan-tuan, ayat ini menunjukkan bahawasanya malapetaka puncanya daripada kejahatan manusia. Manusia Tuhan uji untuk kembali kepada Allah. Adakah mereka kembali kepada Allah? Yang mati terus pergi, yang hidup adakah kembali kepada Allah? Yang hidup tu Tuhan kata basyiris sabirin, gembiralah mereka orang-orang yang sabar. Punca ketiga. Punca ketiga ni adalah tidak ada sebab siapa. Bukan sebab manusia jahat, bukan sebab ujian, tapi sebab qadar Allah. Allah dah tentukan hari ni banjir sekian-sekian tahun di sini dari azal lagi. Walaupun manusia baik. Dia kata sebab qadar Allah. Tu dia yang ketiga, sebab qadar Allah. So kita akan lihat apa dia ayat qadar Allah. Tengok surah 25 ayat 2. Ya, ayat ketiga disebabkan qadar. Mana dia? Qadar Allah. Qadar Allah, ya. Disebabkan qadar Allah. Okey. Ayat 2. Ayat 2. Surah 25 ayat 2, ya. Siapa jemput? Page 470. Okay. Surah Al-Furqan, ya. Ni ayat surah 25, ya. Ayat 2. Bunyi ayat tu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Kita masih tak sempat. Saya setuju. Ini ayat menunjukkan tidak ada sebab manusia, tidak ada sebab kejahatan manusia, adalah sebab Allah sendiri yang telah tentukan dari azal lagi di mana harus dia nak banjir, kan, di mana harus nak bagi musibah, ya, dia musibah, ya. Jadi kita terjemahkan allazi, ya, dia yang lahu, bagi Allah mulku kekuasaan. Mulku ni Allah. Dan dia bayar apa? Marfu' bayar pak. Apa sebab bayar pak? Tengok dia waktu. Sebab dia ni mubtada. Tahu mubtada? Subjek, kan? Tengok Tuhan sebut menggunakan function mubtada. Subjek menunjukkan kekuasaan dia tu besar tu. Okey.
Dia adalah raja langit, raja bumi, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia tidak ada yang sama, yang share power dengan dia, dan dia menjadi sesuatu. Ini ayat ni, faqaddaru taqdira, maka dia rancang serancang-rancang. Ini bagus, dah boleh apply dah. Ini maf'ul mutlaq, B 16 15. Kalau pak tu memang tak ingat. Maf'ul mutlaq B apa? B 12. Jadi tuan-tuan, dah nampak dah tu. Bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan tengok kalimah isim, okey? Tengok kalimah isim tu kalau bagi depan tu sama ada dia mubtada, dia khabar, dia isim kana, dia khabar kana, dia fa'il, dia naib fa'il, dia ta'til, atau dia ini tak masuk kira. Ini sebagai tambahan saja. Okay? Sekarang kita nampak bila cerita pasal kekuasaan Allah, semua Allah pakai fa'il. Betul tak? Tak ada. Dia pakai sendiri, dia pakai mu. Tak ada. Dia pakai mu. Tak ada. When telling about his power, dia menggunakan mu. Tak ada. Function mu. Tak ada. Bila function mu tak ada, carry mark down. Okey, nampak tak? Nampak tak? Notion dia adalah punca alam. Okey, sekarang ni kita pergi cepat-cepat. Ya. Daripada 3 punca ini, dia akan jadi apa tu? Dia akan jadi apa tu dia kata ni? Akibat. Okey. Dia akan jadi kepada satu punca. Sebab lebih kurang juga. Ada punca, ada 3 punca ni. Di sini kita nak tentukan sama ada musibah yang berlaku di negara kita ni punca apa? Adakah punca 1, punca 2, punca 3? Okay. Jadi untuk menentukan punca ni, kita kena tengok 5 perkara, 4 perkara. Ya, 1, 2, 3, 4. Wallahu-a'lam. Ya, 4 perkara. Untuk melihat, untuk menentukan punca mana bencana kita, di sisi Allah, kita kena nampak sebab dia. Apa dia? Ustaz ini guna waktu tazkirah banyak ini tak? Tak, kita nak tunjuk apa yang kita patut belajar di akhir. Ini akhir ni. Mana minggu depan tak klik dah. Untuk saya kan. Jadi entah nampak. Bila tengok Quran tu nampak daripada makasih apa. Ini kita belajar ni tentang makasih apa. Ni. Puji-puji baca. Makasih apa? Makasih nyawa ke? Nyawa masuk? Harta masuk? Ada berapa makasih tu? Akidah masuk? Tak percaya. Ramai tak orang yang marah kepada Tuhan sebab bagi. Akidah satu kan? Harta ada tak? Nyawa ada tak? Malah semua ada kan? Jadi yang pertama sekali, dia punya bencana ni dia sebab ujian. Sebab ujian. Sebab ujian. Ujian dari Allah. Ya, selesai sebab ujian. Ujian. Jadi kita tengok tadi. Ya. Tengok ujian Allah kan sebabkan. Jadi di sini dia akan susun kriteria ujian kan. Saya baca ujian dia. Okey. Cuba tengok ayat 21-25. Ini 21 ayat 25. Ujian. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang beriman, orang yang baik macam kita ni, tak tinggal semayang, selalu ingat Allah, zikir Allah. Kalau berlaku juga ujian, banjir kita kena, maka bagi kita ujian. Mungkin sebelah rumah kita tu balasan.
Okey? Jadi Al-Nisa bencana ni ada 4 Al-Nisa. Yang pertama ujian Allah. Cuba buka. Kalau sekiranya bencana ni kena kepada orang yang baik, beriman dan beramal saleh, maka bencana itu adalah ujian. Tuan-tuan jangan takut. Ayat dia apa dia bunyi dia? Kullu nafsin. Ayat dia tuan-tuan, ayat dia tu baca kullu nafsin za'iqatul maut. Okey, tuan-tuan ya. Tuan-tuan faham tadi? Ya, kita akan ulang lagi besok. Tapi hari ini kita ambil ayat bencana. Kullu nafsin, setiap sesuatu, setiap jiwa, za'iqatul maut, disinggah oleh kematian. Maksudnya orang baik pun mati, orang jahat pun mati. Jadi bagi orang baik, kalau dia mati kerana banjir, maka itulah ujian bagi dia. Bagi orang jahat, kalau dia mati kerana banjir, itu balasan dia kerana dia jahat. Boleh terima tak? Setuju tak? Kalau tak setuju, jangan marah saya, marah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bagi 3 sebab punca bagi. Jadi kalau di banjir di negara kita ni, seperti rumah imam mati, untuk imam tu banjir itu sebagai ujian Allah. Kenapa Allah uji dia? Untuk mempertingkatkan iman dia kepada Allah. Kalau dia mati pun mungkin mati syahid, sebab dia orang baik ya? Jadi kenapa ujian? Ujian untuk tinggikan iman dia kalau dia masih hidup. Okay, itu nombor 2. Nombor 1 yang pertama ya. Okay. Okay. Jadi ada beberapa ayat lagi yang menandakan tu ujian tu. Okey. Yang kedua, ujian sebagai peringatan. Tahu peringatan. Ini sebagai ujian. Ini warning. Sebagai warning. Apa maksud warning? Orang tu orang baik, dia baik, tetapi dia buat sesekali tak baik. Jadi Allah Ta'ala bagi ujian dia untuk mengembalikan dia kepada Allah SWT. Ada kembali, tapi ada juga yang tidak kembali. Apa dia ayat dia? Okay, saya ingat ujian sebagai warning ni untuk orang baik-baik, sekali-sekali dia buat jahat, zat Tuhan bagi dia. Jadi ingat, yang pertama ujian memang untuk orang yang, untuk semua orang. Ya, orang baik ini ujian untuk orang baik, dia buat jahat sekali, zat Tuhan bagi dia. Bila Tuhan bagi dia, orang yang tak jahat pun kena juga. Okey, ini ujian untuk warning. Okey, kita tengok ayat dia untuk warning ni. Ayat untuk warning surah 31 ayat 135. 135. Okey, untuk warning. Dah jumpa dah? Okey. Tak ada ayat? Surah 31, surah dia yang kedua kan? Surah 3 ayat, surah 3 ayat 35. Surah 3, maaf. Saya tulis 3 surah 35. Surah 3. Surah Imran ayat 35.
Okey. Okey. Ini saya bagi yang berapa ni? Yang ketiga. Yang dulu ujian ya. Ayat dia berbunyi walladzina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi ini warning kepada orang yang baik tetapi sesekali dia buat tak baik. Jadi Tuhan kata ayat dia, tuan-tuan, ayat dia semua ayat fi'il. Wallazi, okey baca saya tak balik tak boleh. Wallazina dan terjemahlah. Mereka ya. Bukan semuanya. Wallazina idza fa'alu wa fahishatan ya zalamu. Orang yang buat dia buat zalim kepada diri sendiri. Zalamu anfusahum, dia zalim diri mereka sendiri. Lepas tu Fastaghfir dulu ya. Zakarullah, zikir pada Allah. Mereka ni telah ingat pada Allah, tetapi ada sekali dia buat jahat juga. Fastaghfiru, maka mereka ini kena minta ampun pada Allah. Dia dzunubihim, sebab dosa mereka. Lagi Waman Waman yang berusaha. Siapa lagi yang nak ampunkan dosa mereka? Allah. Jadi itu bukti bahawasanya bencana kedua itu sebagai warning kepada orang yang baik-baik. Ayat tadi tuan-tuan balik tanda sendiri ayat. Saya tak sempat. Kita nak kena habis tepat pukul 12. Ya. Tuan-tuan boleh? Boleh ya? Tengok tu. Jadi ayat ujian yang kedua tadi, sebab ada orang baik di situ tapi dia buat jahat sekali. Jadi musibah hari ini berlaku di negara kita, ada tak orang baik buat jahat? Ada tak lagi? Takkan tak ada kan? Ada orang baik-baik buat jahat. Jadi kemungkinan tak masuk dalam golongan ni. Jadi kita tak tentu apa sebab sebenarnya, punca sebenarnya. Okey, kita pergi pada yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga ni bencana ni sebagai azab. Bukan warning lagi. Azab. Sebagai azab Allah. Memang betul-betul totally azab. Azab Allah, Allah bagi kepada seseorang tu azab yang sangat, ya, azab betul-betul azab. Ya. Azab kepada satu kaum, ya. Azab. Sebabnya Tuhan tak mahu lagi generasi lama ada di situ. Kerana generasi lama itu jahat. Dia nak ganti generasi baru. Jadi bila dia turun bala bencana, sebahagian mati. Yang muda-muda ni tak mati. Yang muda-muda ni yang Tuhan suruh jadi khalifah, gantikan yang lama-lama. Kerana yang lama-lama tu tak boleh diharap. Senyum. Bukan saya kata, Tuhan kata. Cari ayat dia. Ayat dia surah 6 ayat 133. Jadi tuan-tuan sekarang ni seronok tak belajar ni? Tak seronok lagi tak langsung dah tu. 6 133. 6 133. 6 133. Ataupun 4 133, ayat yang sama. 4 1 3. Jadi jenis ujian yang kedua ni memang untuk azab betul-betul. Kalau seluruh kampung tu, negeri tu memang jahat, Tuhan musnahkan semua sekali. Zaman Nabi Allah dulu ingat habis seluruh negara tu hancur. Dan yang 3 yang 13 orang. Ya. Jadi kita di sini baru sebuah 2 buah negeri baru. Tapi tak tahu nak kata jahat ke tidak. Okey. Cuba baca ayat tu. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Wa rabbuka mana dia? Dan Tuhan Al-Ghaniyyu yang Maha Kaya, Ar-Rahman yang Maha Mengasihi. Betul? Yasha
Yuzhibkum. Dia boleh bunuh kamu semua. Lepas tu ya, wa yastakhlif qauman min ba'dikum, dan dia akan gantikan orang lain. Itu ayat tu, bukan saya kata. Kalau dia dah, dia musnahkan kamu, dia ganti dengan orang lain. Ya, lepas tu lagi Mayasya, yang dia suka. Kama ansyakum, sebagaimana dia lahirkan kamu dulu. Dia boleh lahirkan kamu, dia boleh matikan kamu. Maknanya kalau kamu tak buat kerja betul, dia boleh musnahkan kamu. Nanti orang lain jadi wakil rakyat dia. Betul tak? Itu bukti bahawasanya azab itu untuk nak membunuhkan kaum itu. Sebab apa? Dalam ayat ni dia kata, bila berlaku musnah alam, musibah, ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup tu, itulah yang akan ganti. Yang mati tu, dia tak mau. Senang tak? Jadi tuan-tuan salin ya, ayat 6 satu dikit, ayat 6 surah 6 ayat 133 and surah 4 ayat 133 juga. Ayat lain, lebih kurang sama lah. Tapi surah berbeza. Okey. Lepas tu tak ada lagi lah yang keempat. Yang kedua, yang keempat. Yang keempat ya. Ujian yang keempat. Yang pertama ujian untuk orang baik. Yang kedua warning untuk orang yang baik tapi supaya kembali kepada Allah. Yang ketiga azab kerana tak ikut perintah Allah. Allah nak ganti dengan pemimpin baru. Yang keempat memang untuk sangsara betul-betul. Ya, untuk sangsara ni kepada orang yang derhaka kepada Allah. Yang keempat tu ya, yang keempat tu sangsara, azab juga lah. Sangsara kerana durhaka besar kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Jadi tujuan ujian ini memang Tuhan nak musnahkan. Ya. Jadi tujuannya Allah nak musnahkan dia, ya. Tujuan durhaka kepada Allah. Kita lihat ayat surah 4 ayat 131. Surah 4 ayat 31. Dekat ni 133. Ayat 131. Jadi ujian yang keempat tadi betul-betul Allah Ta'ala nak sangsarakan dia supaya mereka ini kembali kepada Allah. Tujuan ujian tersebut untuk kembali kepada Allah. Kecuali yang ketiga tu untuk nak ganti dengan generasi baru. Ya, kalau generasi lama dah tak diharap, dia matikan orang tu, dia bagi nama baru. Apa dia ayat yang berikut ni? Walillahi ayat 44 131. Surah 4 surah Imran Nisa. Dia kata walillah dan bagi Allah ma fis samawati, apa yang ada di langit dan di bumi. Lagi walaqad tentunya kami telah memberi ingatan wasayna fi wasiat alladzina kepada orang-orang yang diberi, orang yang utul kitab, yang digunakan kitab. Lepas tu min qablikum, sebelum kamu, wa iyyakum, ya ya jika mereka bertakwa kepada Allah, okay. Jika mereka ingkar, dalam ayat tu bunyi, jika dia bertakwa kepada Allah, dia selamat. Jika dia ingkar, maka Allah akan memusnahkan mereka. Itu ayat tu bunyi. Jadi ringkas cerita ni tuan-tuan. Hari ni kita belajar function. Kita ambil satu tajuk tentang musibah, dan dalam itu musibah itu kita bagi dua, satu punca dan satu lagi kategori musibah.
Puncanya sebab kenapa datang daripada manusia, daripada ujian azab dan daripada kuasa Allah. Dan lebih kurang sama saja kita di situ kita senaraikan empat tujuan ujian yang diturunkan. Empat tujuan ujian diturunkan. Ya, oleh Allah SWT berasaskan ayat-ayat yang kita berikan. Ya. Jadi kita tengok yang mana utama kita nak kena utamakan dalam pembagian tajuk bila kita belajar dalam solat. Yang mana kita nak utama ni? Ya? Apa dah isim tak? Isim lah. Isim ni yang kita utama. Bila kita utamakan isim, kita akan keluar isim tu masuk ke majrur. Okey? Ingat jangan lupa bila marfu adalah fasal. Dan hari ni kita melihat bahawa isim marfu yang jadi mubtada duduk dalam tajuk musibah. Dia duduk dalam tajuk punca musibah ataupun tujuan musibah yang diberikan. Punca musibah ada 3 untuk manusia, ya, ujian untuk azab dan kepada Allah, dan sebab musibah tadi, tujuan musibah tadi ada 4. Satu, tujuan untuk sebab untuk ujian, ya, sebab untuk warning, sebab untuk azab, dan sebab untuk manusia yang durhaka. So kita boleh kata ini adalah yang terdapat dalam Al-Quran. Okay. Jelas tak? Jadi tuan-tuan jangan risau pasal notion. Tuan akan pergi senarai notion tu. Yang perlu kita risau isi bagi depan tu. Ingat lagi tak? Isi bagi depan adalah sebab yang pertama mubtada. Ingat yang kedua khabar, yang ketiga fa'il, yang keempat isim kana, yang kelima khabar kana, yang keenam kita tengok tu naik fa'il, yang ketujuh sampai isim marfu, yang ke-8 aslinya. Makin terus. Kalau isim maksud ada 12. Isim majrur ada 3. 1 jar majrur, 2 mudhaf ilaih, 3 tabi' isim majrur. Isim maksud ada 12. 1 khabar kana, 2 isim inna, 3 maf'ul bih, 4 baik. Tengoklah dalam tu. Jadi dia skop kita sekarang ni, contoh kena kenal sim dan kena kenal position dia 3 tu. Lepas tu kenal sebab dia tu semua, then only baru kita masuk kepada meaning of the ayat. Kita telah masuk sekali kepada makna berjaya. Yang penting sekali kita fahami itu ayat bencana. Dalam ayat bencana tu apa watak dia? Watak dia yang pertama Allah pemusnah pada alam ini. Yang kedua manusia yang melakukan dosa. Ya. Yang ketiga akibat daripada manusia tu. Akibatnya manusia hancur. Ya, itu kita masukkan. Jadi tuan-tuan faham. Ya. Kalau tak faham pun hari ni kita baru first time kita dedahkan. Ya, makan lagi ni semua. Okay. Terima kasih kepada orang yang terima kasih semua. Terima kasih. Okay, saya kata untuk hari ini insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi rabbana 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa faqina wa qarabana fi dinina wa dunyana ma'al kulli sawara. Allahumma rabbi rabbana faqina wa faqih bima tartadi qawlan wa fi'lan qaraman nufdha warzuqil kulla halalan da'iman wa akhila fi awlaman nufdha bil khairi wa nufdha bil syarr. Allahumma rabbi rabbana aslimna kulla syu'un wa akhila bil ridha minka wa uyun wa bi'anna rabbana kulla duyun qawlan ta'tina rusulun wa aghfir usul adama mansatan wa sallallahu al mustafa min al-haqqi da'ana wal wafa كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصالح الغرام. اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسلم في رضاك ولا تولنا ممن فيك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah.